Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada ini dapat kita sambung mengenai hadis 40. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-32 di bawah tajuk menolak kemudaratan di dalam agama Islam. Jadi kita berhenti pada muka surat 444 di bawah tajuk menahan dari memberi air, rumput-rumputan, garam dan api. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, la tamna'u fadla al-ma'i litamna'u bihi al-kala. Al-kala maksudnya janganlah kamu menghalang lebihan air sehingga menyebabkan rumput-rumputan terhalang dari menerima air. Yang demikian itu disebabkan binatang-binatang ternakan tidak akan sampai pada kawasan rumput-rumputan itu, melainkan terpaksa melewati kawasan air tersebut dan meminum airnya. Larangan mendekati air juga turut merupakan larangan terhadap binatang-binatang ternakan tersebut memakan rumput-rumputan itu. Ini adalah salah satu daripada perbincangan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ini maksudnya dia menahan air di kawasan yang bukan milik dia lah. Bukan kawasan milik dia. Maknanya sehingga pertamanya rumput kawasan itu tidak boleh tumbuh disebabkan tak sampai, dan mana dia disekat atau sebagainya lah. Dia tidak benarkan air tersebut mengalir ke kawasan rumput, yang mana rumput tadi menjadi makanan binatang ternakan ataupun binatang itu sendiri yang disekat ataupun ditahan daripada meminum air tersebut. Ini kita kata sumber air yang bukan miliknya, kawasan tanah terbiar ataupun tidak ada milik sesiapa, sumber air mata air ke ataupun sumber sungai ke, tasik ke, wadi ke, kolam ke, sumber-sumber yang bukan milik dia, bukan daripada usaha dia, maka tidak boleh sama sekali dia menahan ataupun dia buat milik dia, tak boleh. Itu kena kongsi ramai-ramai. Sebab apabila dia tahan, ia akan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa seorang lelaki telah berkata, ya Nabi Allah, masyai'ul ladhi la yuhallu man'uhu? Qala al-ma'u. Qala ya Nabi Allah, masyai'ul ladhi la yuhallu man'uhu? Qala al-milhu. Qala ya Rasulullah, masyai'ul ladhi la yuhallu man'uhu? Qala an taf'ala al-khairul laka. Maksudnya, wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak halal untuk melarang dari memberinya? Maknanya perkara yang tidak halal ditahan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, air. Tanya lelaki itu lagi, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak halal untuk melarang dari memberinya?
Maknanya perkara yang tidak halal ditahan. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, garam. Al-milhu ialah garam. Tanya lelaki itu lagi, wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak halal untuk melarang dan memberinya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melakukan kebaikan maka itu baik untuk kamu. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil kala'i wal ma'i wal nari. Orang-orang Islam itu berkongsi. Syuraka mana berkongsi, yakni bersyarikat lah, dalam 3 perkara. Pertama, rumput untuk binatang, gembalaan, air dan api. Dan hadisnya Nabi sebut 3 perkara: pupuk, air dan api. Hadis sebelum tadi garam, masuk di situ garam. Penjelasan mengenai hukum keempat-empat perkara ini berdasarkan hadis ini. Pertamanya, air. Abu Hanifah dan Abu Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kelebihan air yang mengalir dan mata air tidak boleh dicegah dari memberi, mana tidak boleh ditahan, walaupun beliau memilikinya di dalam tanahnya. Akan tetapi tidaklah diwajibkan memberikannya secara percuma untuk kerja pertanian. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wajib air itu diberikan secara percuma untuk minuman manusia. Tadi dia kata tidak boleh sama sekali tahan, cegah untuk orang mendapatkan air, tujuan minum diri sendiri ke, binatang ke, untuk tanaman ke. Tapi boleh, dia kata, maknanya ambil bayaran lah, tak, tidak diberi percuma. Jadi sini pula wajib beri secara percuma. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Tak, ni cerita ni di Mekah. Tapi dari mana hak kita di Malaysia sekarang berkenaan dengan hadis? Serupa yang muka Malaysia. Kita nak tahu. Pasal kita di Mekah, pasal tu. Binatang dan mengairi tanaman. Dalam perkataannya terdapat pengkhususan terhadap pencegahan air yang berhampiran dengan pada rumput, yang menjurus pencegahan air itu kepada pencegahan rumput-rumputan. Imam Malik berpendapat bahawa tidak wajib memberi lebihan air yang dimiliki di mana sumber mata airnya dan tempat alirannya dimiliki oleh seorang tua punya, melainkan untuk orang yang benar-benar berhajat atau memerlukannya, dan wajib ke atas bukan pemilik memberikan air yang berlebihan. Makna sumber air ni bukan milik dia lah, bukan usaha dia, bukan daripada wang ringgit dia lah, bukan daripada kerja buat dia. Tapi kita kata contohnya air sungai, hok mengalir, tidak ada hok bagi dia nak tahan, nak sekap. Air laut tak boleh, air hujan tak boleh, air tasik ke, air kolam ke, tak boleh. Itu adalah sumber-sumber air yang mana Allah Ta'ala anugerahkan semua tu untuk makhluk dia, untuk manusia dia, untuk makhluk, semua makhluk. Semua makhluk tu Allah Ta'ala beri percuma. Dia adalah kurniaan Allah Ta'ala. Dan kita semua pun tahu, maklum bahawa 3/4 daripada muka bumi kita ni adalah air. 3/4. Selain daripada itu daratan, manusia, banyaknya air sana. Dan ayat Allah Ta'ala ni sangat pemurah. Dan yang kedua, nak beritahu kepada kita bahawa air itu sangat penting dalam kehidupan. Sehingga Nabi ajar kepada kita, beritahu kepada kita bahawa
air ni adalah kena kongsi. Apa dia kena kongsi tak boleh menjadi hak milik. Secara umum lah, pengecualian tu atas hak milik dia. Kalau dia boring air, dia gali telaga, tak boleh kena minta izin dengan dia lah. Bahkan pendapat asalnya, contohnya nak jual air pun tak boleh. Nak jual air tu, tapi kalau dia usaha sendiri, boleh lah, dibolehkan. Tapi kalau dia nak air sungai ni, apa nak jual kau kan? Tak boleh. Tiba-tiba nak jual, orang dia kena bayar dia. Tak boleh. Apa nak jual air sungai, nak jual air laut. Ada kita dengar cerita hari tu kan, orang sebelum barat tu nak jual oksigen tu, nak jual udara ke oksigen. Orang hidup udara kawasan kampung dia kena bayar dia. Allah Ta'ala tak pernah minta bayar pun dia. Tiba-tiba dia nak kau oksigen Allah Ta'ala bagi percuma tu, nak suruh orang bayar ke dia. Sebab ni dia dakwa bahawa bumi ni langit bola bintang ni dia buat, dia kata. Bukan benar dia dah. Dia tidak beriman apa dia dakwa dia pula. Dia dah dulu ni dia kata kerja dia masalah lah kata dia. Jadi nak cerita bahawa contohnya air hujan ni kan, wa yunazzilul ghais. Dia lah Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Mana kita tak boleh nak kata hujan itu kawasan rumah aku. Siapa-siapa nak ambil hujan kena bayar. Ataupun tahan orang tak boleh pergi mandi, tak boleh kita ada. Tak boleh tak? Apabila berkongsi dia kena bagi lah kita ni milik dia sekalian. Wa wallazi anzala minas sama'i ma'ah, dan dialah Allah Ta'ala yang menurunkan dari langit air. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', lalu kami tumbuhkan daripada air tadi semua jenis tumbuh-tumbuhan. Nabata kulli syai', Allah Ta'ala cipta turun air sana. Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun, dan dia adalah Allah Ta'ala yang telah menurunkan dari langit air bagi kamu untuk kamu jadikan sebagai minuman. Syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun, dan juga dijadikan sebagai untuk tujuan tumbuh-tumbuhan, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, penanaman, pertanian. Fihi tusimun maknanya untuk kamu lepaskan binatang ternak untuk makan padanya, rumput-rumput tumbuh daripada air tadi, daripada air hujan tumbuh tadi. Maknanya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, dan sangat besar. Ciptaan air ni sangat besar. Tidak ada makhluk sesiapa pun yang boleh mencipta air. Kita beritahu air itu sendiri H2O kan, oksigen. Kalau kita jumpa doktor, kalau doktor kata awak ni kurang oksigen, disuruh minum banyak air. Anda disuruh minum banyak air. Dan memang tubuh kita manusia pun memerlukan banyak air. 60% hingga 65% tubuh kita ni adalah air. Digunakan untuk macam-macam lah dalam tubuh kita, pencernaan dan sebagainya. Jadi nak ceritanya air itu sangat besar kegunaan dia. Sebab itu Allah Ta'ala maknanya di sini dia suruh hamba dia, umat manusia ini berkongsi kaitan dengan air. Apabila turun hujan, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada semua kita, bahkan kepada orang yang tidak beriman, orang kafir pun Allah Ta'ala beri minum air. Kita pernah baca dah sebelum ni hadis-hadis yang mana Allah Ta'ala beri minum air kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir pun Allah Ta'ala beri minum air. Dan Allah Ta'ala kata waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami telah menciptakan daripada air itu semua kehidupan. Daripada air belaka. Salah ayatnya air yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian rumput, perkara yang kedua rumput. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata adalah dilarang memberikan rumput. Diterjemah dalam kitab ni air, silap ada rumput. Itu dia air. Pengulangan sebenarnya rumput.
yang berlebihan melainkan di bumi yang mati gersam. Manakala Abu Hanifah dan Ahmad rahimahullah berkata tidak dilarang sama sekali mutlak, secara mutlak. Mana tidak boleh menahan langsung. Mana orang nak pergi ambil buku, nak pergi makan lembu kau, dia jual pula ni. Kemudian yang ketiga, garam. Tidak dilarang garam itu diambil sekiranya berada di bumi yang diperbolehkan menurut keinginan. Tempat kita ni tak ada ke tak ada. Biasa di sebelah petani ni, petani ni dia ada tanah. Tanah sawah, kita sawah sini kita warnanya apa nama ni, padi. Dia takung air dari air laut jadi garam. Maka dia boleh ambil air laut tadi secara percuma. Tidak dilarang garam itu diambil sekiranya berada di bumi yang diperbolehkan menerokainya. Itu bukannya di tanah yang dimilikinya oleh seseorang dan tiada seorang pun dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan garam itu, kecuali kawasan yang dia milik ataupun dia bayar, kita kata bayar lesen dan sebagainya, kawasan yang tidak diterokai. Kemudian yang keempatnya, api. Tidak diperbolehkan sama sekali melarang orang lain mengambil sedikit dari api itu untuk menyalakan api yang lain, sebagaimana tidak diperbolehkan sama sekali melarang orang lain memperolehi cahaya dan haba serta memasak makanan dari api yang merupakan lebihan dari hajat. Sekiranya sesuatu benda yang dipergunakan untuk menyalakan api itu merupakan sesuatu yang dimiliki, maka harus mencegahnya. Namun yang paling utama adalah tidak melarangnya. Jadi maksud api di sini ialah kayu. Kayu. Sebab daripada kayu itu adalah sumber api. Sumber api. Yang kelima, seperempat fiqh. As-Suyuti telah menyebutkan dalam kitabnya Ashbah wan Nazair, Al-Ashbah wan Nazair. Tempat rujukan mazhab Asy-Syafi'i adalah 4 kaedah yang cerita berkaitan dengan qawaid al-fiqhiyah, dan yang ada kaitan dengan hadis inilah, la darara wa la dirar. Kalau rojak saya ini pas waktu Nabi Ibrahim kena bakar tu, semua orang tak nak masuk sebab sejuk berlaku. Bukan dia seorang yang tak terbakar. Jadi orang tempat lain pun jadi sejuk juga. Api nak masuk sebentar lagi. Tak tahu lah betul ke tidak, memang dia petek dia. Mungkin sumber Israeliya. Sumber Israeliya. Berita cerita tu merasa sumber Israeliya. Sebab yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran tu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya apa semua api lain sejuk, Allah Ta'ala. Jadi sejuk berlaku. Kita tengok-tengok dalam tafsir dan sumber sirah terjumpa. Bardan wa salaman ala Ibrahim, ayat itu. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, atas Ibrahim. Orang lain tak tahu. Jadi kaedah yang pertama yang disebut seperempat fiqh ni, seperempat fiqh ni maksudnya kaedah daripada hadis la darara wa la dirar ni lah. La darara wa la dirar ini dia termasuk dalam kaedah-kaedah yang besar. Salah satunya yang pertama ini, yakin tidak akan dihapuskan oleh syak. Jadi terjemah, yakin tidak akan dihapuskan oleh syak. Matan dia al-yaqin la yuzalu bisyakki. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Ini salah satu daripada kaedah fiqh. Kaedah fiqh.
Ataupun dalam setengah kitab dia sebut al-yaqin la yazulu bisyak. Boleh juga al-yaqin la yuzalu bisyaki ataupun al-yaqin la yazulu bisyaki. Keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan, ataupun yakin tidak akan dihapuskan oleh syak, ataupun keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Itu maksudnya satu kaedah yang merupakan sumber hukum juga. Sumber hukum apabila tidak ada di dalam sumber Al-Quran, sumber hadis, maka dia mari kaedah-kaedah fiqh yang buat oleh para alim ulama fuqaha dulu. Salah satunya yang terkenal ni Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Ashbah wal Nazair. Kitab tu sampai hari ni ada dan telah diterjemahkan. Kitab besar ni Al-Ashbah wal Nazair yang membicarakan tentang al-qawaid al-fiqhiyah, kaedah fiqh ilmu usul al-umur bi maqasidiha, al-yaqin la yazal bisyak, al-masyaqqatu tadlibu at-taysir, al-'adah muhakkamah. Ada lima semua. Kita tak sejadi terbeti, tak berhajat sangatlah. Orang nak jadi terbeti ke orang tepat rujukan penting. Asal sedemikian itu adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawa seseorang telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang lelaki yang dikhayalkan di dalam perasaannya. Ada cerita sini seorang lelaki yang dikhayalkan perasaannya bahawa beliau merasakan sesuatu di dalam salat. Maksud yang dikhayalkan di sini dia maknanya dia mari satu perasaan syok ataupun satu perasaan was-was semasa tengah sembahyang. Maknanya dia beritahu dalam hadis ini, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau mengesyaki segera macam ni tubik dari saluran tubuh. Dia segera macam ketut gitu. Mana seru, tidak yakin tapi seru seperti itu. Dia maksud kita dengan ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil syak ni. Syak. Sebab tu kaedah ni ia sangat tertumpu kepada masalah taharah dan juga masalah solat, masalah bersuci dan juga masalah sembahyang, solat sendiri. Sehingga Nabi bersabda la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi kata janganlah ia berhenti, yakni meninggalkan dari salatnya sembahyang sehingga beliau mendengar bunyi kentut. Jadi hadis terjemah kentut atau tercium bau kentut. Nabi kata bias betul-betul bunyi ataupun cium bau. Selagi maknanya pergerakan ketuk dari geruk biasa dah. Dia bergerak, serah gerak ketuk baru ketuk betul. Kalau dia main letak punggung tu kadang-kadang itu bentuk-bentuk was-was ataupun bentuk-bentuk syok. Bentuk-bentuk orang kata gangguan syaitan yang main. Mungkin punggung kita tu dia terbuka tutup, dia serah letak. Situ timbul syok. Maka kalau orang telah ditimpa dengan syok tadi, dengan was-was tadi, maka dia akan mengulangi ambil sembahyang beberapa kali. Lepas ambil. Dia kata apa aku ketuk semacam. Nabi gaya jangan sehingga mendengar bunyi ataupun membang. Satu lagi riwayat tersilap pun dia ada pergerakan dari dalam tu. Itu baru benar-benar dikira kentuk. Maka di situ dia berasas kepada yakin. Dia mana syak di situ hilang. Apa mana yakin? Mana kita berwuduk tadi. Kita tadi berwuduk. Asalnya kita berwuduk, maka wuduk masih ada lah. Kalau dia main apa masalah Hanafi apa?
Ya alasan lagu mana? Tahu juga. Wallahu a'lam. Mana ilmu kita Syafi'i. Adapun demikian disebabkan beliau yakin bahawa beliau masih dalam keadaan taharah, berwudu. Maka keyakinan itu tidak terangkat dengan syak yang terjadi padanya. Disebabkan dia syak tadi, maka tidak dikira. Dikira dia masih berwudu. Begitu juga dengan ada satu permasalahan lain yang timbul dalam kaedah ini juga. Dalam kaedah al-yakin la yuzal bisyakki ini, waktu kita berada di dalam salat. Ini ramai berlaku juga. Ini dicerita dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdatain qabla an yuslima. Jadi dia kata apabila timbul syok, ragu-ragu, syok, waswah ni permainan syaitan sebenarnya dalam diri manusia. Dia suka sangat sebab dia sehingga akhir sekali senes-senes pakai tak semaya. Betul? Dia main waswah mari dah tak semaya. Dah. Itu gangguan syaitan. Sebab itu banyak bacaan-bacaan yang perlu kita baca untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan ini. Idza syakka ahadukum min fi salatihi, apabila seseorang itu ada keraguan ataupun syak dalam solat dia, falam yadri kam shalla, dia tak ingat berapa dia sembahyang, thalathan am arba'an, kata tiga ke empat rakaat. Ini berdasar kepada kaedah al-yakin la yuzal bisyakki tadi. Maka fal yatrah asyak, kena buang syak tadi, wal yabni ala mastaqana, dan dia kena pegang hak dia yakin. Kalau 3 4 yakin dia 3, maka 4 tu nambah. Kalau 4 tu mesti ragu-ragu, hak yakin tu 3. 2 ke 3, 2 ke 3, 2. Sebab 3 tu hak nambah dia kira, hak nambah tu ada syak. Hak 2 tu yakin. Memang dia hak 2 tu. Hak mari 3 tu tak tentu lagi dah syak. Maka dia kata kena buat syak dan dia ambil yakin. Tapi last kali dia kena sujud 2 kali sujud. Ada sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu berkaitan dengan bab al-yaqin la yuzal bisyak. Itu kaedah pertama yang disebut daripada 1/4 dalam kitab al-asbah wa nazair ini. Kemudian kaedah yang kedua ini iaitu kesusahan menarik kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi ini insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.